Kalau kita hari ni kata sayang Nabi, kita lah. Kalau kita hari ni kata Nabi pun kita tak kena, jangan mimpi. Jangan mimpi ya. Sekarang ni cuba kita letakkan satu harapan. Paling kurang aku tak boleh nak jumpa Nabi, aku mimpi jumpa Nabi. Nampak? Paling kurang kalau kita tak boleh nak mimpi, tak boleh nak jumpa Nabi, kita mimpi jumpa Nabi. Usaha malam ni. Ni malam-malam semoga aku mimpi jumpa awak aku naik buayan. Oh loh. Buayan pula. Habis langsung kan. Oh, kita tak pernah mimpi untuk jumpa yang tersayang. Kita duk mimpi bagilah aku jumpa saya sayang ni sayang. Sedangkan sepatutnya kita mimpi jumpa yang lebih tersayang, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa hijrah ni nak mengajar kita erti cinta Nabi. Nak mengajar kita erti cinta bina sebuah negara Islam. Tadi anda dah sebut 3 tokoh. Tokoh yang keempat adalah Sayyidina Abu Bakar, pun anda dah sebut juga. Tokoh yang keseterusnya Suhaib, tadi anda dah sebut dah, dia sanggup tinggalkan harta dia. Tokoh yang keseterusnya nak jadi Muslim ideal, dia sanggup tinggalkan harta untuk Islam. Boleh betul. Ni, contoh dah. Siapa sanggup kredit dia macam air semata-mata untuk persatuan, contoh. Ni kredit macam air. Tu kredit macam air. Minum habis, minum pergi tadah, kan. Kredit macam air. Nak terai jadi esko. Baru hampa tahu mana kredit macam air. Tu apa dia? Pengorbanan. Satu lagi tokoh yang nak disebutkan, Suhaib, Abu Salamah. Anda sebut tadi Abu Salamah. Apa dia? Dia memahami erti cinta yang sebenar. Dia lebih cinta kepada yang tersayang. Terpaksa tinggalkan sayang. Akhirnya yang tersayang tadi temukan dia dengan si sayang dia. Faham ke? Okay. Dan sebagainya. Okey, jadi itu saja untuk orang zakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz telah membentangkan tentang beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa hijrah. Dari satu ke satu teruraikan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Macam-macam lah. Kalau kita tegang lagi, ambil masa sejam lagi. Tak tegang. Langkah boleh jaga dia. Jadi kita terus untuk bertanya kepada ahli panel yang kedua, Dr. Syafiq. Kita tahu stigma masyarakat sekarang bila ada orang nak berhijrah kan. Kawan kita ni kan, asyik dah lambat kan. Dia nak berhijrah sikit datang lambat. Apakah kawan dia kata, bapak puyuh gila dia ni kan. Mama ni puyuh gila nak jadi baik pula. Tu masyarakat kita sekarang. Ataupun ada ni, dia nak berhijrah, dia kata okey aku nak jadi baik sikit dah. Bukan kawan dia kata, dia pun kata aku ni nak buat jadi baik macam puyuh ke apa ni. Dia tak kata dia macam puyuh pula dia. Tak nak tahu ni mana rosak dia ni. Rosak otak dia ke? Rosak akal dia ke? Jadi kita nak tahu mengapa kita takut untuk berubah. Jadi kita ajukan soalan kepada ahli panel. Berkenaan dengan malu untuk berubah, anda nak bawa kisah berkenaan dengan tokoh yang terdekat dengan kita, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Tatkala di awal pertukaran agama ke agama Islam, sebelum tu kita kenal dia sebagai seorang cukup menentang Islam, sebenarnya dia cukup gagah, garang, sampai syaitan pun takut dengan dia kan. Bila jalan betul posisi syaitan dengan Umar, lari. So sebelum Islaman dia telah terdengar, anda tak ingat siapa saudara dia kot, insyaAllah membaca surah Taha. Anda tak ingat part mana dia baca, sampai satu hari terdetik dalam pemikiran dia untuk berubah, berhijrah daripada bukan Islam kepada Islam. Lalu dia pergi untuk berjumpa Rasulullah SAW. Dan kali itu Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidina Hamzah dalam satu rumah. Dan sedang ana dekat rumah Al-Arqam Abi Al-Arqam. Dia datang ke rumah tu dan Rasulullah SAW nampak dia datang. Dan cuak ni kan, orang yang cukup garang, penentang agama Islam cukup kuat kan, datang nak tak tahu nak buat apa. Tak nak bunuh, nak bakar rumah Allah lah. Lalu bila dia sampai dekat-dekat tu, lalu Sayyidina Hamzah kata, okey Rasulullah, kita ready dulu perkara. Sama ada kita ready dengan pedang anda nak cincang ni, ataupun kita layan baik dia. Allah Alam, kita nak buat apa. Lalu tiba-tiba Rasulullah SAW buka pintu, dia datang, dia terus cekik baju Sayyidina Umar. Lalu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Orang yang selama ni Rasulullah risau kan. Rasulullah pernah berdoa, aku nak sama ada 2 Umar, salah satu Umar ni aku nak Islam. Lalu dia berhijrah daripada Islam, bukan Islam kepada Islam. Itu cerita terkait itu pertama, iaitu Sayyidina Umar. Contoh yang kedua nak sebut berkaitan dengan seorang yang cukup terkenal. Anak cerita kisah dia yang pertama, dia seorang cukup terkenal,
kalau semua kenal Yusuf Islam, kenal. Kan, Cat Stevens. Kan. Di awal Islaman dia sedang trying to, dia agama Kristian dan keluarga dia dibesarkan agama Kristian. Kan. Dan lalu dia pening. Kenapa Kristian ini bertuhan tiga. Lalu dia biarkan saja perasaan itu dan akhirnya dia lalai dengan kehidupan. Lalu jadi musician. Kan. Dia terlibat dengan detak dadah, terlibat dengan arak dan sebagainya. Sampailah satu hari dia kena TB, penyakit TB. Dan bila dia kena penyakit TB dan akhirnya dia rasa risau. Kenapa selama ni aku lalai? Lalu dia semula nak mencari perubahan, iaitu tentang agama sendiri. Macam mana nak agama itu membawa dia ke jalan kebaikan. Lalu dia berjumpa dengan Buddha, agama Buddha. Dia tengok agama Buddha ni asyik duduk dekat Hong kan. So dia rasa macam kurang berminat. Dia bertemu dengan agama-agama lain, tentang Pakau, Zen dan Qing dan macam-macam agama lagi. Dan dia tak menemui semua perkara itu membawa kebaikan kepada dia. Dan akhirnya satu hari abang dia berbalik daripada Palestin, Jerusalem. Dan bila abang dia balik, abang dia bagi hadiah kat dia senaskah Al-Quran. Senaskah Al-Quran. Lalu di belik-belik Al-Quran itu dia jumpa semua persoalan kenapa dia hidup kat dunia ni. Persoalan kenapa dia nak memeluk agama Islam, apa itu Tuhan, apa itu kehidupan, apa itu segala perkara. Lalu apa yang dia buat? Dia tahu dia nak berubah. Perubahan yang cukup besar sama ada daripada sebelum Islam pada Islam. Lalu dia pergi ke Jerusalem. Lalu dia masuk dalam masjid, dia berjumpa dengan seorang pakcik tua. Dia berjumpa seorang pakcik tua, dia duduk baca Quran, buat gaya baca lah sebab tak hati pun. Lalu dia duduk, lalu ada seorang pakcik tegur dia. Kamu ni siapa? Asal mana? Lalu dia cakap, nama saya Stevens. Stevens boleh duduk dalam masjid. Lalu dia pula ikut semayang. Dan akhirnya setelah dia belik-belik risalah Quran, dia faham apa itu dia sebenarnya kehidupan Islam, kehidupan sebagai seorang Muslim. Dan dia cek-cek balik, akhirnya dia kembali ke England. Di sebuah masjid, dia melafazkan syahadah, kalimah syahadah. Anak sebut bahawa saya dua contoh terbesar ini, iaitu perubahan yang cukup besar. Berubah daripada bukan Islam kepada Islam. Anak bawa konsep kita sebagai mahasiswa, yang anak-anak kaji dan anak-anak lihat 3 sifat mahasiswa mesti yang anak kurang berkenan. Yang pertama, sikap mementingkan diri sendiri. Sikap mementingkan diri sendiri ni anda nampak terdapat sebahagian sahabat-sahabat kita yang jenis cukup suka perkara-perkara agama. Dia pergi mengaji agama, pergi semua kuliah agama, pergi ke semua perkara. Dan ada pula sebahagian sahabat kita yang lain jenis yang tak kisah pasal agama. Bila anda cek, diorang ini kebanyakannya memegang satu prinsip, iaitu aku, kau. Tak pernah terfikir aku, kau, aku. Bahawasanya masalah ini amatlah anda rasa kurang berkenan dan menyebabkan banyak masalah yang bermula dalam perubatan. Yang kedua, sikap hedonisme. Hedonisme ni semua tahulah. Bila cek-cek balik sahabat-sahabat kita balik kuliah main game, balik kuliah tengok cerita, balik kuliah tengok Naruto, beli semua perkara lah. Termasuklah anda sendiri pun sambil-sambil buat cukup baik. Tapi yang poin yang penting ya, berhibur itu tidak salah. Cuma kenapa kita tak berubah daripada keburukan kepada kebaikan? Kita datang jauh-jauh dari Malaysia sampai ke Mesir dan kita hanya balik ke Malaysia dalam keadaan yang sama. Cukup tabaul lah bagi anak. Dan yang ketiga adalah pesan bahawasanya antara masalah juga iaitu sistem pembelajaran kita kat sini membentuk kita sikap yang tidak proaktif. Kita maklum sistem pembelajaran kat Mesir amat memudahkan. Balik kuliah, kuliah tak wajib, Lepas tu balik kuliah boleh relax, tak ada tesis, tak ada kerja khusus, wallahualam, tak ada apa-apa. Pergi kuliah, balik kuliah, tidur. Pergi kuliah, balik kuliah, tidur. Dia tengok video baru ni dalam video akademik tim panel akademik, wallahualam. Nampak dia bagi gambaran tu, mahasiswa sekarang pergi kuliah, balik kuliah, tidur. Pergi kuliah, balik kuliah, makan, tidur, sama, tak ada beza. Maksudnya sekarang ini tiada sifat proaktif dalam mahasiswa. Anda buat satu kisah yang telah juga anda baca dalam blog Saiful Islam. Dia kata berkenaan dengan 7 Habits of Highly Effective People. Dia bawa satu kisah berkenaan dengan isteri pengarang buku tersebut. Nama dia Stephen Covey. Bini dia nama dia tersalah Sandra. Dia cerita dalam kisah tu, anak dia seringkali bila nak bantu mak dia basuh pinggan, asyik pecahkan pinggan. So apa yang dia buat? Stephen Covey tanya bini dia Sandra. Dia kata, habis apa kau buat? Marah ke? Buat apa ke? Tampar, terpeleng ke tak? Akhirnya dia kata, saya tahan sabar. Saya tahan sabar. Maksudnya tidak reaktif. Lawan kepada proaktif adalah reaktif. Okey. Maksudnya, apa yang anda nampak, apa yang berang dari kisah ni, dia kata
Stephen Covey kata kaji. Perlunya kepada kita sebagai seorang yang proaktif menilai semua situasi dalam proaktif. Bila anak dia pecahkan pinggan, kan, dia tak marah, tak apa-apa. Dia tahan sabar. Supaya anak dia letak mind setting dalam kepala otak dia. Dia kata supaya anak dia, bila kalaulah mak aku tampak aku setiap kali aku pecahkan pinggan sebab aku nak tolong mak aku, lepas ni besar-besar aku tak buat dah. Kan? Lepas ni kalau besar-besar minta jemur kain, tak jemur. Minta sapu sampah, tak sapu, kan. Supaya dia membina mind setting anak dia. Kalaulah anak aku betul-betul nak bantu aku, okey, aku akan bagi bangku ke anak aku supaya dapat panjat singki, supaya boleh masuk pinggan. Membina mind setting anak-anak supaya tidak reaktif. Dan kita pula juga tidak reaktif. Yang penting sekarang anak sebut, mahasiswa sekarang perlu proaktif. Kan? Anak cek-cek balik, banyak mahasiswa kita banyak buang masa. Kan? Masuklah adik-adik anak ke, semualah. So, tak maaflah kalau tersembur berapa. Cuma perkara ni anak agak-agak tak setuju. Dan hakikatnya proaktif ni ada kita dengar satu kuliah disebut bahawasanya puak-puak barat Yahudi dan Rasulullah cuba untuk menghancurkan perasaan ke depan. Proaktif lah lebih kurang. Dia kata dia cuba untuk membina umat Islam yang akan datang supaya tidak ke depan. Maksudnya bila sampai satu masa untuk kita bercakap ke depan, contoh naik jadi kepimpinan, pilihan raya bertanding, kan? Tak pula nak pergi mencalonkan diri, kan? Contoh, tak pula pergi cuba untuk bercakap ke depan bagi manifesto, Wallahualam. Nak kata perasaan inferiority complex cuba ditanamkan dalam mahasiswa dan orang Islam. Sebab apa? Dia nak pastikan orang barat naik ke depan, orang Islam jatuh ke bawah. Inilah racun-racun yang kita tak sedar, kan? Dan seterusnya, anda nak buat kisah. Anda nak bagi satu saran yang terakhir lah. Kalaulah orang nak berubah, seharusnya kita buat beberapa perkara. Yang pertama, kita sebagai sahabat sekeliling perlu ambil perasaan ni nak berubah tu, jangan kita biarkan. Macam anak kisah tadi, pasal Sandra bin Stephen Covey, kita tak perlu nak bersikap reaktif, kita pula kena bersikap proaktif dengan perubahan. Yang kedua, kita kena berdoa agar kita menjadi sebab kepada perubahan orang lain. Kita sebut dalam satu doa, Allahumma ja'alni sababan liman ihtada. Allah jadikanlah aku dengan sebab aku ini sahabat aku dapat hidayah. Kita maklum hidayah ni kerja Allah, kan? Banding korban, kita doa supaya kita ni jadi sebab sahabat kita dapat hidayah, dapat kebaikan. Dan yang terakhir, kena ingat bahawasanya kalau kita bantu sahabat kita untuk berubah kepada kebaikan, kan? Kita bantu sahabat kita yakin bahawasanya pahala itu berangkai-rangkai, kan? Maksudnya kalau yang anda nak lihat dengan satu hadis yang berkaitan dengan apa yang tak terputus tiga perkara, kan? Contoh, kan? Ilmu, doa anak soleh dan satu kan tak ingat, kan? Sedekah, sedekah amal jariah. So nak kata bahawasanya kat sini, InsyaAllah pahala kita nak bagi sahabat kita berubah, InsyaAllah berangkai-rangkai sampai ke hari kiamat. Kalau kita bantu sahabat kita supaya belajar, Alhamdulillah, apa yang dia belajar tu pahala dia dapat kat kita, InsyaAllah. So anda nak pesan bahawasanya tak perlu kita malu untuk berubah. Dan anda minta kalau boleh kita daripada jauh dari Malaysia sampai ke Mesir, tak ada alasan untuk kita tak berubah. Okey. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syafiq. Dia tahu bahawa Sayyidina Umar itu sendiri sanggup untuk berubah daripada kekufaran kepada Islam. Dia tidak malu, sedangkan dia hebat. Dia cukup hebat, cukup kuat. Takkan nak tempeleng orang. Dia punya tangan tu mungkin tahu 1 meter persegi ke, tapi kalau kekuatan, sebab apa kita kata dia kuat? Dia boleh kata siapa yang nak tengok anak menjadi yatim, isteri menjadi janda, halanglah aku untuk bersedia. Dari situ kita tahu kekuatan dia, tapi dia tidak malu. Dia tidak takut untuk dituduh poyo. Tak takut dia. Tak takut. Boleh. Dia sanggup untuk masuk Islam. Cat Steven, orang Europe, pergi ke Palestin, Jerusalem untuk apa? Untuk mencuri kebenaran, tidak malu untuk berubah. Dan contoh, berbagai contoh lagi lah. Bagaimana seorang yang kalau nak berubah jangan malu. Sebab dunia umur kita singkat. Kalau kita jadi yang kurang baik, alangkah ruginya kita. Lebih baik kita jadi yang terbaik. Jadi jangan panjang dalam ni. Panjang juga kalam. Seterusnya kepada ahli pandangan yang ketiga. Sebagaimana kita tahu, tema untuk kempen kita pada hari ini adalah diriku mutiara agama.
Diriku mutiara Islam. Diriku mutiara agama Islam. Kita kan begitu. Agama Islam. Jadi dia minta waktu Umi komen sikit. Apa maksudnya? Mungkin ada tak faham. Mutiara apa? Mutiara naga? Bukan. Komen. Penjelasan dan penjelasan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengus moderator. Seperti mana yang kita tahu, zaman kini zaman akhir zaman ni. Akhir zaman di mana Rasulullah sendiri telah menyatakan bahawa penganut agama Islam itu adalah ramai kan. Penganut Islam itu adalah ramai seperti buih-buih di lautan, tetapi ramainya tidak menggambarkan apa-apa. Ia menggambarkan seperti buih-buih di lautan yang hanya akan hilang apabila ombak memukul pantai kan. So, lepas tu Rasulullah juga bersabda, Allah menyambunglah sabdanya kan. Allah telah mencabut perasaan takut akan daripada musuh-musuh kamu dan Allah telah mencampakkan satu penyakit yang dinamakan, siapa tahu? Apa dia maksudnya? Cinta dunia. Cinta dunia dan takut mati. Inilah sebenarnya umat zaman sekarang kan. Kita cinta dunia dan takut mati. Kita cinta untuk melakukan kemungkaran kepada Allah kerana kita tak nampak dia punya balasan kan. Kita cinta untuk memakai pakaian yang kita suka, tetapi sebenarnya ia tak menggambarkan menggambarkan Islam itu sendiri kan. Kita cinta untuk membuat maksiat dengan menonton video apa-apalah kan. Maksudnya yang membuat maksiat lah. Kita cinta untuk buat semua tu, tapi kita takut nak mati kan. Tapi benda tu adalah bertentangan dengan orang yang beriman kan. Orang yang beriman dia akan sentiasa mengingati mati kan dalam hidup dia kan. Dan sekarang ni pun susah nak nampak kan orang yang bersemangat seperti Abu Bakar As-Siddiq yang berani untuk menyatakan kebenaran tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekarang pun tak nampak siapa yang sanggup membebaskan Palestin tadi ke berapa dah kan? Yang untuk mencontohi semangat Salahuddin Al-Ayyubi kan, dan membebaskan Konstantinopel. Siapa dia? Sultan Muhammad Al-Fatih kan? Muhammad Al-Fatih. Sekarang ni memang tak nampak lah. Dan rasanya sahabat-sahabat pun tahu kan, mereka ni berjaya membuat semua itu pada usia remaja. Apa dia cakap? Belia remaja. Sambung lah. Belia remaja. Okay. Nak kata ni memang sekarang ni tak nampak dah kan. Sekarang ni tak nampak. Memang tak nampak kan. Sekurang-kurangnya nak nampak semangat mat kilau yang kita belajar sejarah dulu. Abraham Limbo kan. Dia apa? Tapi ingat. Tok Janggut. Lengkap. Apa? Tok Janggut. Tok Janggut semua tu kan. Alhamdulillah SPM semua ingat sejarah. Susah nak hafal kan. Maksudnya sekarang ni dekat Malaysia sendiri kita tak nampak semangat tu kan. Semangat yang berani untuk menentang penjajah dan berani untuk menegakkan Islam itu sendiri kan. Mungkin insya-Allah pada satu hari nanti, tapi saya serulah untuk anda yang menjadi kan. Anda yang menjadi salah seorang daripada yang mencontohi semangatlah salah seorang daripada yang saya sebut tadi kan. Dan kita pun kadang-kadang kalau kita sedarlah, kita malu untuk menyatakan diri kita sebagai seorang Muslim kan. Kita malu malu nak pakai tudung kalau pergi UK kan. Ikut kalau kawan tu dulu sekolah yang bagus lah, bila sampai UK memang pendek je tudung, tak tahu nak cakap lah kan. Dia kata dia ikut perubahan semasa kan. Di mana iman kita masa tu kan. Dan di sini saya inilah menggalakkanlah dan menyuruh sahabat-sahabat untuk berhijrah kan. Berhijrah. Hijrah ni perlukan keyakinan, betul tak? Betul tak? Memanglah dah cakap suruh hijrah semua kan. Ustaz pun dah cerita sejarah sahabat-sahabat dulu kan. Dan saudara Syafiq pun sama kan. Dan kita tak teringin ke untuk berhijrah kan. Berhijrah daripada mana? Dari Mesir ke Malaysia? Mana-mana? Sayang kepada yang tersayang. Sayang kepada yang tersayang. Tu adalah cita-cita yang tertinggi kan. Dan itulah yang saya nak tekankan adalah yakin. Yakin untuk berhijrah, yakin untuk berubah kan.
yakin untuk berubah. Sebab kadang-kadang ada antara kita mempunyai inferiority complex kan. Maksudnya macam yang Saudara Syafiq cakap tadi, macam kita macam segan, poyo, macam yelah kamu cakap tadi kan, poyo kan. Poyo, budak ni tiba-tiba jadi baik pula kan. Kita segan, nanti kawan-kawan kita cakap macam tu. Kenapa kita heran dengan cakap-cakap kawan kita? Kenapa kita tak heran dengan apa yang Allah pandang terhadap kita kan? Itu sebenarnya yang paling penting. Kan? Lepas tu nak cerita lah pasal perubahan ni, pasal satu analogi lah. Nak cerita pasal seekor gajah ni kan. Kalau pernah dengar tak apalah. Misalnya nak cerita siapa yang pernah dengar kan. Seekor anak gajah. Dia masa first time dia tangkap, dia dirantai pada sebatang pohon kan, sebatang kayu. Lepas tu dia pun merata-rata lah untuk dilepaskan kan. Lepas tu dia memang tak berjaya kan, dia tak berjaya. Lepas tu dia cuba banyak kali berjaya sambil nangis lah. Biasalah anak gajah macam nangis kan, macam tu lah. Lepas tu tapi bila dia semakin tahun berlalu dan badan dia semakin membesar, dan kita tengok dia tak berusaha pun untuk yelah melepaskan diri daripada kayu tu. Kenapa? Kenapa? Sebab dia dah tak ada keyakinan untuk melepaskan diri daripada kayu tu. Walau badan dah besar, entah-entah kalau tarik sekali dah jatuh dah kan, dan dia boleh lari. Sebab itu, kan? Maksudnya, keyakinan tu perlu untuk seseorang berhijrah kan. Keyakinan itu kita letakkan pada Allah kan. Dan dan diletakkan juga satu kaedah yang penting lah untuk kita bangunkan diri, iaitu keyakinan kita terhadap Allah kan. Memang orang Muslim ni susah. Orang Muslim ni adalah yang Rasulullah golongkan sebagai orang yang asing kan. Orang yang bawa Islam ni adalah asing kan. Tetapi orang Islam ada siapa? Saya selalu ingatkan dekat adik-adik isteri saya, orang Islam ada Allah. Tak kisah ada apa kan, ada apa ujian yang kita ada, halangan yang kita dapat, kita ada Allah. Itu je yang kita ingat kan, betul tak? Itu yang menjadi kekuatan kita, betul tak? Betul tak Ikhwah ni? Macam tidur ni. Okay, lepas tu yang kedua, kaedah untuk membangkitkan diri berubah adalah perlukan disiplin yang mantap kan. Kan? Disiplin yang mantap. Kalau nak tahu, Imam Al-Bukhari kan, dia menghasilkan kitab hadis kan dalam masa 16 tahun. Dan sebelum tulis hadis tu, dia akan mandi sunat dan solat 2 rakaat. Maksudnya dia punya disiplin tu dia berterusan kan, sebab dia nak menulis sesuatu yang telah dikalamkan, yang telah diperkatakan oleh Rasulullah kan. Perlukan hati yang ikhlas kan. So dia pun perlu ada motivasi dan inisiatif diri yang kuat. Maksudnya yalah, kita kena bersungguh-sungguh lah dalam semua aspek kan. Dan yang seterusnya, dia perlu meningkatkan kemahiran. Kemahiran apa yang kita ada? Agak-agak berapa?